Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu pada hari ini. Sebelum itu, cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu, Cikgu Fazilah binti Gulam dan sekarang mengajar di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Okey, pada hari ini kita akan belajar tema 11 iaitu Alam Anugerah Terindah. Tajuk yang akan kita bincangkan ialah Putrajaya Berwawasan. Awak boleh rujuk buku teks pada halaman 134 dan 135. Sebelum itu, cikgu kongsikan standard kandungan dan standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, baiklah, standard kandungan 5.5 iaitu memahami dan membina pelbagai ayat, dan standard pembelajaran 5.5.1 membina dan menukarkan struktur ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini terdapat dua. Cikgu harap pada akhir PDPC, murid dapat mengenal pasti 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk dalam bahan yang diberikan. Yang kedua, murid dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk secara lisan. Okey, baiklah. Apa yang anda tahu tentang ayat? Ayat merupakan unit bahasa yang tertinggi dan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa yang ada dalam ayat tersebut. Okey, baiklah, kita pergi kepada ayat tunggal. Apa yang anda faham tentang ayat tunggal? Ayat tunggal merupakan ayat yang terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga ialah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Contoh yang kita boleh lihat di sini ialah Ali tampan. Ali merupakan subjek bagi ayat tersebut dan tampan merupakan predikat bagi ayat tersebut. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada jenis ayat seterusnya iaitu ayat majmuk. Okey, ayat majmuk kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Okey, baiklah. Ayat majmuk gabungan, apa dia? Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada 2 ayat atau lebih, kemudian digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan menggunakan kata hubung gabungan. Contohnya seperti yang berikut, iaitu kata hubung gabungan ialah dan, atau, tetapi, serta, sambil, lalu. Namun begitu, perlu diingatkan, penggunaan kata hubung yang berbeza menghasilkan 2 jenis gabungan, iaitu ayat majmuk gabungan yang susunan faktanya berurutan dan ayat majmuk gabungan yang susunan faktanya bertentangan. Apakah beza ayat kedua-dua ini? Okey, mari kita lihat. Ayat majmuk gabungan jenis faktanya berurutan menggunakan kata hubung dan, lalu, lagi, serta, sambil dan malahan. Contohnya seperti berikut. Okey. Dia mengambil buku itu lalu masuk ke bilik tidur. Ayat ini terdiri daripada 2 ayat, iaitu ayat yang pertama, dia mengambil buku, dan ayat kedua, dia masuk ke bilik tidur. Baiklah, kita pergi kepada ayat majmuk gabungan yang susunan faktanya bertentangan. Okey, ayat majmuk ini memberikan pertentangan fakta. Antara kata hubung yang boleh kita gunakan ialah atau, tetapi, sebaliknya, melainkan dan padahal. Contoh, musim hujan dingin, sebaliknya
musim kemarau panas. Kain yang dibelinya itu mahal, padahal ada yang lebih murah. Okey, baiklah. Kita pergi kepada ayat majmuk pancangan. Apa maksud ayat majmuk pancangan ini? Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang terdiri daripada satu ayat induk atau utama atau satu atau beberapa ayat kecil yang dipancangkan dalam ayat induk. Ayat induk boleh berdiri sendiri, tetapi ayat kecil tidak boleh berdiri sendiri. Okey, baiklah. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu ayat majmuk pancangan relatif. Apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk pancangan relatif? Okey. Ayat majmuk pancangan relatif ini ialah ayat majmuk yang menggunakan kata hubung yang untuk membentuk ayat majmuk pancangan relatif. Contohnya seperti berikut. Kita boleh lihat. Okey, ayat induk, saya membaca buku. Ayat kecil, buku ditulis oleh Osman Putih. Dan apabila kita pancangkan dia menggunakan ayat pancangan relatif, ayatnya menjadi sebegini. Saya membaca buku yang ditulis oleh Osman Putih. Contoh yang lain, ayat induk yang digunakan, Ikram duduk di atas bangku itu. Ayat kecil, Ikram adik saya. Dan apabila mengalami proses pemancangan ayat menggunakan pancangan relatif, ayatnya menjadi Ikram yang duduk di atas bangku itu adik saya. Okey, baiklah. Kita pergi kepada ayat seterusnya, iaitu ayat majmuk pancangan komplement. Apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk pancangan komplement? Okey, kita tengok slide di sebelah ini. Okey, ayat majmuk pancangan komplement menggunakan kata hubung bahawa dan untuk. Kita tengok contoh. Ayat induk, Waiz berjanji. Ayat kecil, Waiz tidak akan ponteng sekolah lagi. Kata hubung yang digunakan bahawa. Dan ayatnya menjadi begini. Waiz berjanji bahawa dia tidak akan ponteng ke sekolah lagi. Okey, contoh yang seterusnya ialah menggunakan ayat induk, ibu pergi ke pasar. Ayat kecil, ibu membeli daging dan sayur-sayuran dan menggunakan kata hubung untuk. Ayatnya menjadi begini, ibu pergi ke pasar untuk membeli daging dan sayur-sayuran. Okey, baiklah kelas. Seterusnya kita pergi kepada ayat majmuk pancangan keterangan. Apa yang dikatakan sebagai ayat majmuk pancangan keterangan ini, dia berbeza dengan ayat majmuk sebelumnya. Ayat majmuk pancangan keterangan ialah ayat yang terdiri daripada ayat induk dan ayat lain yang berfungsi untuk memberi keterangan. Terdapat beberapa jenis keterangan yang digunakan dalam ayat majmuk pancangan ini. Okey, baiklah. Ayat majmuk pancangan keterangan boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti yang berikut. Keterangan sebab musabab, contohnya kerana, lantaran, oleh sebab. Kedua, ayat majmuk pancangan keterangan syarat. Contohnya jika, jikalau, kalau, sekiranya, andai kata. Seterusnya keterangan waktu. Contohnya sejak, semenjak, setelah, sewaktu, tatkala, ketika, apabila, sementara. Keterangan pertentangan pula, contohnya walaupun, meskipun, kendatipun, biarpun, walau bagaimanapun, namun, sedangkan. Keterangan harapan pula ialah supaya, agar, semoga, moga-moga, kalau-kalau. Seterusnya, keterangan cara, iaitu menggunakan perkataan dengan.
Keterangan perbandingan pula menggunakan contoh seperti, macam, seolah-olah, ibarat, bak, bagaikan atau ibarat. Keterangan tujuan, untuk, demi, bagi. Dan akhir sekali, keterangan akibat yang menggunakan kata hingga dan sehingga. Di paparan sebelah ni merujuk kepada contoh penggunaan ayat majmuk pancangan keterangan. Okey, baiklah. Keterangan sebab. Contoh ayat induk yang digunakan ialah Meon tidak pergi ke padang. Ayat kecil, hari hujan. Menggunakan kata hubung kerana. Jadi apabila dipancangkan, menghasilkan ayat Meon tidak pergi ke padang kerana hari hujan. Okey, baiklah. Kita seterusnya pergi kepada ayat majmuk pancangan keterangan jenis waktu. Menggunakan ayat induk, Aisyah sedang tidur nyenyak. Ayat kecil, saya tiba di rumahnya. Dan menggunakan kata hubung apabila. Menghasilkan ayat, Aisyah sedang tidur nyenyak apabila saya tiba di rumahnya. Seterusnya, keterangan cara. Menggunakan ayat induk, Alia menghiris bawang. Dan ayat kecil, dia menggunakan pisau. Kata hubung yang digunakan, dengan. Dan menghasilkan ayat seperti, Alia menghiris bawang dengan menggunakan pisau. Seterusnya kita pergi kepada ayat majmuk pancangan keterangan harapan. Ayat induk yang digunakan, Ihsan berdoa. Ayat kecil, ibunya cepat sembuh. Kata hubung yang digunakan agar. Jadi ayatnya menjadi sebegini. Ihsan berdoa agar ibunya cepat sembuh. Seterusnya kita pergi kepada ayat majmuk keterangan pertentangan. Menggunakan ayat induk, Najiha masih belum balik lagi. Ayat kecil, hari sudah lewat malam. Dan kata hubung yang digunakan dalam ayat ini, walaupun. Ayatnya menjadi sebegini. Najiha masih belum balik lagi, walaupun hari sudah lewat malam. Seterusnya kita pergi kepada kata majmuk keterangan syarat. Menggunakan ayat induk, Nik rajin berusaha. Dan ayat kecil yang digunakan, Nik akan berjaya dalam peperiksaan. Dan kata hubungnya jika. Ayatnya menjadi, jika Nik rajin berusaha, dia akan berjaya dalam peperiksaan. Seterusnya kita pergi kepada ayat majmuk keterangan perbandingan. Ayat induk yang digunakan, Azihim kebingungan. Ayat kecil, rusa masuk kampung. Dan kata hubung yang digunakan, seperti. Ayatnya menghasilkan, Azihim kebingungan seperti rusa masuk kampung. Dan yang terakhir, ayat majmuk keterangan akibat. Contohnya, ayat induk yang digunakan, Zaim ketawa terbahak-bahak. Ayat kecilnya, serak suaranya. Dan menggunakan kata hubung sehingga. Maka, ayatnya menjadi, Zaim ketawa terbahak-bahak sehingga serak suaranya. Baiklah, kita pergi kepada ayat majmuk terakhir, iaitu ayat majmuk campuran. Apa yang kita faham berkenaan dengan ayat majmuk campuran ini? Okey, baiklah kelas. Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu ayat, iaitu terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau beberapa ayat majmuk. Contohnya sebegini. Ayat tunggal yang digunakan, Luqman sedang membaca surat khabar. Ayat komplimen yang digunakan,
Adik sedang memasak untuk tetamu yang akan datang ke rumah. Jadi apabila digabungkan, Luqman sedang membaca surat khabar, manakala adik sedang memasak untuk tetamu yang akan datang ke rumah. Contoh seterusnya ialah penggunaan ayat pancangan relatif yang pertama. Persekitaran yang bersih amat penting. Dan dipancangkan menggunakan ayat pancangan keterangan iaitu persekitaran yang bersih dapat menjamin kesihatan seseorang supaya tidak dijangkiti penyakit. Dan ayat akhirnya yang dipancangkan menggunakan ayat pancangan gabungan menghasilkan ayat seperti persekitaran yang bersih amat penting bagi menjamin kesihatan seseorang supaya tidak dijangkiti penyakit. Okey, baiklah kita beralih kepada contoh seterusnya. Ayat majmuk gabungan, Bicho dan kawan-kawannya masih berdegil. Dan ayat pancangan relatif yang digunakan, mereka ditegur oleh guru disiplin yang garang itu. Maka terhasil satu ayat majmuk campuran iaitu Bicho dan kawan-kawannya masih berdegil meskipun ditegur oleh guru disiplin yang garang itu. Okey, baiklah kita pergi kepada contoh yang terakhir menggunakan ayat majmuk gabungan. Adik bangun lalu turun ke serambi. Dan ayat komplimen yang digunakan, kawan-kawan adik sedang menunggunya untuk pergi bermain bola. Maka akan terhasillah adik bangun lalu turun ke serambi kerana kawan-kawannya sedang menunggunya untuk pergi bermain bola. Okey, baiklah. Jadi secara kesimpulannya, dalam bentuk ayat bahasa Melayu yang kita fokuskan pada hari ini, terdapat dua iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Dalam ayat majmuk boleh dipecahkan kepada tiga iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Dalam ayat majmuk gabungan terdapat dua jenis kita boleh pecahkan iaitu gabungan susunan fakta berurutan dan gabungan susunan fakta bertentangan. Manakala bagi ayat majmuk pancangan, kita boleh bagikan kepada tiga, iaitu pancangan relatif, pancangan komplimen dan pancangan keterangan. Okey, baiklah, sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharap apa yang cikgu sampaikan dapat dimanfaatkan oleh awak semua. Jumpa lagi pada PDPC yang akan datang. Assalamualaikum.